Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang Ustaz kasihi, anak-anak kelas 4 UTM terutamanya. Apa khabar kalian yang berada di rumah? Ustaz doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah mari beriadah. Jadi hari ini Ustaz nak ajak kamu tajuk mari beriadah. Jom kita beriadah di bawah bidang adab. Okey murid-murid. Jadi apakah itu riadah? Riadah ialah satu gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Okey, jadi Ustaz nak terang kat sini, riadah ialah satu gerak badan. Okey, gerak badan, anggota badan. Pergerakan anggota badan seperti tangan, kaki. Okey, kita gerak-gerak tangan seperti macam ni pun dikira sebagai riadah. Okey, ataupun senaman. Okey, kita ada senaman kaki, okey, senaman untuk perut. Kan? Macam mana senaman untuk perut? Okey, sit up tu. Siapa tahu sit up? Sit up, pumping. Itu juga merupakan satu senaman, iaitu satu riadah. Okey, ataupun segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang. Waktu kita free-free kan? Okey, untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Okey, contoh kita bersenam. Bersenam, okey. Petang-petang kan? Okey, petang-petang kamu semua dapat lihat yang mana duduk kawasan taman. Okey, yang duduk kawasan taman akan dapat lihat ada yang sedang berjoging kan? Berlari, berjoging. Ada juga yang naik basikal kan? Jiran-jiran kamu semua naik basikal. Ada juga yang seperti itu. Okey, bermain. Okey, mungkin ada yang suka bermain bola sepak. Bermain bola sepak petang-petang bersama kawan-kawan. Bermain badminton. Juga satu riadah dan berekreasi. Maka definisi riadah yang kamu perlu tahu ialah riadah ialah satu gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Okey, jadi murid-murid dah tahu apa itu definisi riadah. Maka kita berganjak pula, kita pergi pula kepada hukum beriadah. Dekat dunia ni mesti ada satu hukum. Ada hukum. Nak beriadah pun ada hukum dia. Jadi, apakah hukum beriadah? Okey. Daripada jumhur ulama mengatakan riadah ini adalah hukumnya harus. Hukum beriadah ialah harus. Tak wajib. Riadah ni tidaklah wajib kan? Tak semestinya kita kena beriadah. Tetapi hukum riadah ini harus. Kalau kita buat tak apa, tak buat pun tak berdosa. Tetapi mengapa hukum riadah ini harus? Kenapa hukum riadah ini harus? Okey, hukum riadah ini harus kerana ia mendatangkan banyak manfaat kepada diri kita kalau kita melakukan riadah. Okey. Daripada mana datangnya hukum beriadah tadi? Hukum harus beriadah.
Okey, hukum harus beriadah ini datang daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, jadi apa murid-murid kena sebut? Murid-murid kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang beriman yang lemah. Okey. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menyukai orang mukmin ataupun orang soleh yang beriman yang sihat tubuh badannya ataupun yang kuat. Yang kuat dan sihat tubuh badannya berbanding orang yang lemah. Kerana apa? Kerana orang yang sihat sudah tentu dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Orang yang sihat mampu untuk menunaikan solat. Okey, jika orang tersebut tidak sihat, dia sakit, bagaimana dia mampu untuk menunaikan solat? Bagaimana dia mampu untuk berpuasa? Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menyukai orang yang sihat tubuh badannya, yang kuat, yang mampu beribadah. Okey. Jadi, murid-murid, bagaimanakah datangnya sihat tersebut? Bagaimanakah datangnya tubuh badan yang kuat? Maka nak tak nak kita kenalah beriadah. Kerana beriadah juga mampu menghasilkan tubuh badan kita yang sihat dan kuat. Betul atau tak? Macam Ustaz cakap tadi, skipping. Skipping juga mampu memberi menambah baik kesihatan kita. Yang gemuk mungkin boleh jadi kurus sikit. Kenapa? Kerana skipping juga mampu memberi kerana skipping juga merupakan salah satu daripada riadah. Okey, jadi nak beriadah ni juga sudah pasti ada adab-adabnya, ada peraturan-peraturannya, ada disiplin-disiplinnya. Okey, bukan saja kita boleh beriadah. Okey, nak beriadah, adab yang pertama yang perlu kita jaga ialah kita perlu menjaga aurat. Kita perlu menutup aurat ketika beriadah. Okey, yang lelaki contohnya, okey, kamu nak jogging. Okey, pakailah pakaian yang menutup aurat. Yang menutup pusat sehingga ke lutut. Sama juga dengan anak-anak murid ustaz yang perempuan. Okey, nak beriadah, mestilah kamu menutup aurat. Menutup apa yang patut kamu tutup. Okey, seperti tidak memakai pakaian yang ketat. Dan menutup apa yang patut kamu tutupkan. Okey, faham? Seterusnya, yang kedua ialah kita perlu menjaga kebersihan. Okey, kebersihan ini juga merupakan salah satu daripada iman. Kenapa kita ketika beriadah kita perlu menjaga kebersihan? Contohnya, anak-anak bermain di taman permainan. Okey. Bermain di taman permainan juga merupakan salah satu riadah. Bermain gelongsor, papan gelongsor kan. Jadi dekat taman permainan kamu juga perlu menjaga kebersihan. Sama ada kebersihan taman ataupun kebersihan diri kamu sendiri. Okey, nak beriadah, pakailah pakaian yang elok kan, yang bersih. Bukan yang busuk, tak best lah bila kita nak beriadah kan. Okey, jadi kebersihan taman juga kita perlu jaga. Sebab apa? Kita nak memudahkan, kita nak beri keselesaan kepada orang lain pula nak beriadah. Dan juga diri kita sendiri jugalah. Okey, yang ketiga, nak beriadah kita perlulah menjaga semangat kesukanan. Okey, nak bermain.
Contoh kita di sekolah kan, contoh yang kawan-kawan semua join pertandingan bola sepak. Okey, wakil sekolah main bola sepak. Walaupun kita lawan dengan pasukan yang kita tak kenali, tetapi kita perlulah menjaga semangat kesukanan. Tak boleh bergaduh, tak boleh maki hamu dalam padang. Okey, tak boleh main tipu. Jadi, nak beriadah kita kena jaga semangat kesukanan. Barulah kita dapat beriadah dengan senang hatinya. Okey, yang keempat. Yang keempat ialah memilih kawasan yang selamat. Okey, nak main ni kena pilih kawasan yang selamat. Okey, nak beriadah kena pilih kawasan yang selamat. Supaya apa? Supaya tidak mendatangkan kecederaan kepada diri kita. Supaya tak keselamatan kita ni, keselamatan anak-anak murid ustaz ni sangatlah penting. Supaya tak tercedera. Contoh, kalau nak main bola, nak main memanah, mainlah dekat kawasan yang lapang, yang tak ramai orang lalu kat situ. Okey, tiba-tiba main, pak, tarik anak panah tu kan, lepas terkena orang yang lalu. Jadi ia membahayakan kawasan orang sekeliling kita. Jadi kita kena pilihlah kawasan yang selamat, yang sesuai. Okey, yang kelima, ustaz nak terangkan, kita ni nak beriadah kena menjauhi amalan negatif. Terutamanya rasuah dan judi. Kita perlu mengelakkan permainan-permainan rasuah yang mengandungi permainan yang mengandungi unsur rasuah dan judi. Kita kena mengelakkan permainan yang mengandungi unsur rasuah dan judi. Seterusnya, adab yang seterusnya ialah tidak lupa kepada Allah. Okey. Nak main, nak beriadah, jangan sampai sesekali kita lupa kepada Allah. Okey, contoh anak-anak murid sekalian, main futsal kan. Ada tak yang kat sini main futsal? Okey, main futsal bila dah masuk waktu solat, maka pulanglah ataupun maka kita baliklah, kita solatlah, tunaikanlah solat. Nak main sampai petang, tapi jagalah solat, jagalah ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai bila kita main sampai kita lupa, okey, lupa kepada Allah kita. Jadi ustaz ada sebut, ustaz nak cadangkan antara aktiviti-aktiviti yang boleh kamu lakukan, aktiviti riadah yang boleh kamu lakukan di rumah. Antaranya yang pertama ialah berkebun. Okey, kalau ada kawasan lapang kat rumah, kat belakang rumah tu, bolehlah tolong mak ayah kita berkebun. Yang kedua, kita juga boleh beriadah dengan mengemas rumah. Ataupun mengemas halaman rumah, sapu sampah ke. Okey, juga merupakan satu riadah. Seterusnya, membasuh kereta. Basuh kereta pun juga satu riadah. Tolong ayah basuh kereta kan. Juga satu riadah. Seterusnya, bersenam di dalam rumah. Okey, zaman sekarang kan PKP semua ni tak boleh nak pergi mana kan. Kita duduklah rumah. Jadi boleh buka YouTube, cari senaman dalam rumah. Banyak aktiviti senaman dalam rumah ustaz cadangkan. Boleh buat bersama ahli keluarga masing-masing. Yang mana tadi ustaz sebut tadi tu, okey, kita berkebun, kita basuh kereta, semua tu ada pergerakan. Jadi pergerakan itu merupakan satu riadah. Jadi ustaz nak nasihatkan kepada diri ustaz sendiri dan juga kamu semua untuk sama-sama kita beriadah supaya dapat mengisi masa lapang kita dengan penuh manfaat. Jadi ustaz harapkan kepada anak-anak murid semua untuk sentiasa menjaga diri walau di mana kamu berada. Okey. Tambah-tambah musim Covid sekarang kan. Okey. Jadi jagalah diri, amalkan kesihatan yang bagus. Jaga diri, amalkan riadah waktu petang, waktu pagi, waktu kamu terluang, boleh kamu amalkan. Apa? Kerana badan yang sihat, al-aqlus salim fil
jismis salim, akal yang sihat datang daripada badan yang cergas. Jadi ustaz nak ucapkan selamat melakukan aktiviti riadah. Okey, selamat melakukan aktiviti riadah. Jumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya.